الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita. Dulu kita tukar mari hari Khamis ni, kita ingat hari Khamis kurang rintangan. Tengah hari Khamis lagi banyak rintangan. Tak boleh nak tukar dah, payah kata penin. Ni pun saya tak balik rumah daripada pagi, main pejabat, terus mari ke masjid. Kalau tidak tak sempat, kerana saya duduk di penghujung dunia ni. Kita masuk kepada bab tayammum. An Jabir radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما رجل, dalam sebagian riwayat فأينما رجل من أمتي, dalam riwayat Bukhari ada perkataan min ummati, فأينما رجل أدركته الصلاة فليصلي. Ini hadis ni dia riwayat di sini wa dzakaral hadis, maksud dia sebut hadis, dia sebut secara setakat tu saja. Dalam naskah tuan-tuan anda banyak tu ya? Ke ada lagi? Ada sambung. Hadis ni dia sebut banyak tu, sebenarnya hadis ni ada sambungan dia lagi. Sambungan dia wa uhillat lil maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ata wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Ini sambungan daripada riwayat ini. Tapi kita Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut yang itu saja kerana dia nak jadikan tempat mautin ataupun tempat dalilnya ataupun tempat pendalilannya setakat yang dia sebut ini. Daripada Jabir, yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansari As-Salami. Dia ni Jabir bin Abdullah, dia dan bapa dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ni sahabat Nabi yang mati akhir, yang melihat perjanjian Aqabah yang kedua. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke Madinah berlaku perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua, di mana orang-orang Ansar, orang-orang Madinah datang ke Mekah pada musim haji. Mereka berjumpa dengan Nabi, mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjemput Nabi untuk datang ke Madinah. Jabir dan bapa dia ni antara orang yang menyaksikan perjanjian ini, dan orang yang paling lewat sekali mati yang terlibat dengan perjanjian itu. Dan dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan yang banyak menghafal riwayat-riwayat daripada Nabi dan meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 peperangan, pertempuran. Tapi dia tak pernah dia tidak sempat ataupun tak dapat menyertai dua peperangan yang paling penting. Peperangan yang paling penting sekali apa? Apa perang yang paling penting sekali? Badar.
Perang yang paling penting sekali Badar. Sebab itu di dalam para sahabat, antara membezakan tabakat mereka, membezakan lapisan-lapisan mereka, antara keistimewaan seseorang sahabat itu jika ia di kalangan ahli Badar. Macam saya sebut, apabila berlaku pertelengkahan, sahabat kadang-kadang akan sebut kepada orang yang bertelengkah, hadza sya'nu ahli Badar, ini urusan ahli Badar. Kerana Allah Ta'ala telah jadikan ahli Badar ni ada keistimewaan. Ya ahlal Badr if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar. Wahai ahli Badar, kamu buatlah apa yang kamu mau, Allah telah ampun dosa kamu yang kemudian, yang sebelum dan yang terakhir, yang kemudian. Kelebihan kerana mereka telah barisan yang pertama terlibat mempertahankan Nabi SAW bagi dua-dua belah pihak, iaitu bagi orang-orang Ansar, mereka terpaksa berperang dengan orang luar hanya semata-mata nak kena mempertahankan orang luar juga. Muhajirin datang daripada luar, mari ke kampung halaman mereka, kemudian menyebabkan orang Mekah yang Muhajirin datang tu serang Madinah. Kalau nak ikut perkiraan perasaan keduniaan, tak pasal-pasal kita duduk elok-elok orang kena serang kita, ini mereka punya kes dulu ni. Tapi oleh kerana Islam adalah merupakan agama untuk mereka, mempertahankan Nabi adalah tanggungjawab mereka, mereka mempertahankan Nabi. Sementara orang-orang Muhajirin, mereka terpaksa berperang dengan kaum keluarga mereka sendiri, berpakat dengan orang luar memerangi kaum keluarga mereka. Dahsyat. Nak boleh memecah tembok itu di dalam perasaan manusia bukan yang mudah. Jabir tak dapat menyertai peperangan Badar, padahal dia sertai perjanjian Aqabah sebelum Nabi berhijrah. Kenapa? Dia juga tidak dapat menyertai peperangan Uhud. Penting dua-dua peperangan ni, kerana bapaknya Abdullah, bapak Jabir ni yang juga merupakan sahabat, dia tak bagi Jabir pergi, dia suruh Jabir jaga anak-anak dia yang lain. Jabir ni ada 9 saudari-saudari perempuan dia, adik-beradik perempuan dia 9. Pak dia suruh jaga, dia jaga. Bila bapak dia tak ada, tidak ada peperangan bersama dengan Nabi, melainkan Jabir menyertainya. Jabir menyertainya. Masa pak dia ada, dia patuh kepada bapak dia. Bapak dia mati di dalam peperangan Uhud. Pada zaman Muawiyah, setelah berapa puluh tahun Muawiyah setelah kejadian Uhud, pada zaman Muawiyah berlaku saliran air di Uhud, terkeluar mayat, termasuklah mayat Jabir, mayat Abdullah, bapa kepada Jabir. Kaki dia keluar, anggota dia keluar. Jabir tengok, Jabir kenal ni bapa dia, mayat masih lagi elok. Termasuklah juga mayat Hamzah bin Abdul Muttalib yang masih lagi elok. Kerana ini adalah fadilat orang-orang yang mati, syahid di jalan Allah. Jabir ini, sebelum tu saya cerita sikit Jabir. Bapak dia meninggal. Satu hari apabila bapak dia meninggal, kata Jabir, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Jabir ma li araka munkasiran. Nabi, dia kata, aku jumpa Nabi satu hari. Nabi tengok, Nabi kata, wahai Jabir, pasal apa nampak sedih, nampak susah hati? Nabi, dia tengok, Nabi ni dia prihatin. Dia kata, pasal apa nampak susah hati? Kata Jabir, ya Rasulullah, ustushhida abi qutila yaum Uhud, telah syahidlah bapakku, telah terbunuh dalam peperangan Uhud. Wa taraka iyalan wa dainan, dia tinggalkan kaum keluarga ramai, dia tinggalkan hutang. Bapak Nabi, dia bagi tahu Nabi, dia tahu, bapak aku mati, tak apalah mati tu, tapi masalahnya nak selesai hutang.
Kemudian adik-beradik ramai nak kena selesai. Padahal Jabir ni sahabat siapa? Sahabat Nabi SAW. Setengah orang kadang-kadang, ada orang pernah tanya saya, pernah mengadu, pasal apalah saya ni banyak masalah sangat. Diri dia ada cerita. Saya kata, siapa yang hidup tak ada masalah? Hatta orang yang rapat dengan Nabi ada masalah. Hatta Nabi itu sendiri menghadapi masalah-masalah dalam perjuangannya, cabaran dalam hidupnya. Taklah kerana kata kalau tu duduk dekat dengan Nabi maka selesailah semua masalah. Ada masalah. Keluarga bapa dia mati syahid bersama dengan peperangan yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah. Kerana dunia ini Tuhan telah ciptakan tempat masalah. Siapa yang nak hidup di atas dunia teman tak mau ada masalah, dia kena mati. Jumpa masalah lain pula. Masalah yang tak ada ni apabila kita masuk syurga. Bila direndam, dimasukkan dalam syurga, walaupun satu lahzah, dengan satu kali kemasukan hilang seluruh masalah yang pernah kita lalui di dunia ini. Sejauh mana pun masalah yang besar yang ada dalam pemikiran kita, kematian menamatkannya. Ataupun kadang-kadang tak sempat kematian, perjalanan hidup itu pun menamatkannya masalah. Datang masalah yang lain. Habis masalah, orang yang tak ada masalah, ada masalah. Orang kata orang kalau kaya, harta banyak tak ada masalah. Orang harta banyak ada masalah. Kaya, duduk dalam rumah besar, istana besar, tak ada masalah. Ada masalah. Kahwin dengan orang kaya senang, tak ada masalah. Ada orang kahwin dengan orang besar, orang kaya, orang ternama, bercerai siapa tu juga. Masalah dunia. Kerana Allah Ta'ala ciptakan dunia ini tempat liyabluwakum, untuk dia menguji, menguji kamu. Dia uji. Jadi bila kita baca hadis, kita tahu semua orang ada masalah. Tapi bagaimana orang menyerahkan masalahnya kepada Allah Azza wa Jal, supaya dia menjadi hamba Allah yang tahu. Ni ada pelajar-pelajar universiti yang duduk dengan kita. Rumah mereka tu, di tempat mereka tu mungkin lebih elok. Makan mereka mungkin lebih sedap di rumah mereka. Bilik mungkin lebih besar. Mari duduk di universiti. Duduk di universiti kadang-kadang kena duduk asrama, bilik tak berapa elok. Kena share dengan orang, barang tak boleh bawa banyak sangat, keadaan terhad. Tapi kenapa mereka mari juga 4 tahun, 5 tahun duduk di universiti? Kadang-kadang sampai nak boleh buat PhD. Lama. Saya dulu berulang-alik bas daripada Penang ke UIA tiap-tiap minggu. Tinggal family kerana nak buat PhD. Tidur atas lantai. Orang buka perpustakaan, sama-sama kukang kunci masuk, kita pun masuk perpustakaan. Malam baru nak keluar. Orang dah tengok. Kenapa kita buat juga? Tuan-tuan barangkali sama. Kenapa kita buat juga? Sebab kita percaya habis daripada ini kita akan mendapat sijil. Dengan sijil tu mudah-mudahan kita akan dapat peluang yang lain bagi orang yang kerja, belajar di universiti-universiti yang ada. Kita sanggup bersusah kerana kita tahu di hujungnya ada kesenangan. Demikian dunia ini manusia kena susah kerana di hujungnya ada kesenangan. Duduk dalam dunia tak mau nak susah, kemudian duk tunggu, aku ni susah tak mau tapi nak masuk syurga ya. Oh, tak berlaku. Nabi yang lebih mulia, para sahabatnya ni, pak dia mati bersama dengan Nabi, ada masalah. Ada masalah. Faqala Nabi SAW kata, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abaka, mau tak aku bagi tahu khabar gembira pada engkau dengan apa yang Allah jumpa bapakmu? Faqultu bala ya Rasulullah. Aku kata, ya wahai Rasulullah. Kata Nabi, ma kallamallahu ahadan qad illa wara'a hijab wa ahya abaka fakallamahu kifaha. Allah Ta'ala tak bercakap dengan sesiapa melainkan di wara'ul hijab, di sebalik tabir.
yakni tak berhadapan. Dia hidupkan bapakmu, dia bercakap kepadanya secara berhadapan. Dalam sebagian riwayat, walaisa bainahu wa bainahu sitr, tidak ada antara dia dengan Tuhan itu lapisan ataupun tidak ada hijab antara dia dengan Tuhan. Faqala, Tuhan kata kat bapa dia Abdullah, ya abdi tamanna alayya u'tik, ya abdi tamanna alayya u'tik, wahai hambaku, berangan-angan, minta, bercita-cita, aku akan bagi. Faqala ya rabbi tuhyini fa uqtal fika thaniyatan, wahai Tuhan, tolong hidupkan aku nak mati lagi sekali kerana Engkau. Dia ikut, tak mau dah mati sakit, tapi dia kata dia nak mati lagi sekali kerana Tuhan. Ini juga satu benda yang kita nak kena faham, kelazatan nikmat hubungan hamba dengan Tuhan tidaklah dapat memahaminya melainkan orang yang merasainya. Walaupun pada zahir orang lain beban, di sisi orang-orang yang dekat dengan Tuhan ia satu kenikmatan. Kalau boleh dia nak mati sekali lagi kerana dia nak menikmati nikmat itu. Macam orang yang bersedekah, apabila dia bersedekah, pada zahir orang hilang duit, pada sisi dia rasa nikmat bersedekah kerana apabila adanya dalamnya keikhlasan dia pada Allah. Orang-orang yang salat di tengah malam, pada zahir orang Allah duduk tidur elok-elok, dia bangkit, tapi dia tenggelam dalam nikmat sujud, doa kepada Allah. Tidaklah dapat memahami hal ini, la yudrikuhu illa man dzaqah, tidak dapat memahaminya melainkan orang yang merasainya. Maka demikian itu bapa Jabir. Kata Allah, innahu qad sabaqa minni, yakni telah dahulu, sesungguhnya telah mendahului hukuman aku, bahawa saya innahum ilaiha la yurja'un, sesungguhnya manusia ni tak akan balik dah ke dunia ni. Kemudian Allah Ta'ala kata Jabir, ya Rabbi fa'abligh man warai, wahai Tuhan, bagi tahu pada orang yang selepas daripada orang selepas buatan habis dah, tak balik dah dunia. Fa'anzalallahu ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka Allah Ta'ala turunkan, jangan kamu sangka orang-orang yang mati pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu di sisi Allah itu hidup, tapi kamu yang di sisi Allah mereka itu hidup dan diberikan rezeki. Ni Pak Jabir, Bapak Jabir. Jabir ni, saya cerita sikit lah, dia cerita Jabir ni. Lepas pada tu dia kahwin. Adik-beradik berapa orang tadi? Perempuan? 9. Dia kahwin. Bila kahwin, masa dulu kita baca hadis dia lah, Nabi jumpa dia. Nabi kata, tazawwajta ya Jabir, kau kahwin ni wahai Jabir? Dia kata, naam, ya Rasulullah, aku kahwin. Dia muda agak lah. Kemudian faqal, Nabi kata, bikran an thayba, kahwin anak dara ke kahwin janda? Nabi bukan hina janda, Nabi tanya aja, Nabi sendiri kahwin janda. Nabi sendiri kahwin janda, Aisyah anak dara. Nabi kata bikran an thayba, anak dara ke janda? Dia kata bal thayba ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Nabi kata fahala bi bikr, ataupun dalam sebagainya fahala jariyatan, siapa tak kahwin dengan anak dara? Tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuka, kau main dengan dia, dia main dengan kau, kau bagi dia ketawa, dia bagi kau ketawa. Nabi cakap dia, kau tak kahwin anak dara? Maksudnya anak dara ni cergas lagi kan, bukan tak bagus, janda pun bagus kan, sekali janda marah pula. Tapi anak dara ni dia first experience. So Nabi kata kalau kahwin dengan anak dara
Dia semuanya dia tak boleh buat comparative. Dia tak boleh buat comparison. So dia tak tahu. The first husband dia, whatever, itu the best. Kan? Tapi bila janda dia kata, dulu lagi hebat, bagi cincin besar, ni cincin nak kena seropong, suluh dengan teropong baru nampak. Kan? Taklah, bukan semua janda. Contohlah. Cuma Nabi ni bukan Nabi hina janda. Nabi kata kut nak seronok, darah baru menikahlah dengan anak darah. Kena sahabat ni dia kahwin banyak, kadang-kadang lepas tu dia kahwin lagi, dikahwin dengan. Lepas tu dia kata kepada Nabi, tengok Jabir kata, inna Abdullah halak, wahai Rasulullah, Abdullah pak dia telah pun meninggal. Wa taraka banatin, dia tinggalkan anak-anak perempuan, ramai. Wa inni karihtu an uji'ahun bimislihin, aku tak sukalah bawa mai seorang isteri, pasal aku ni abang ni apa, yang lebih kurang sebaya dengan mereka. Jangan. Fatazawwajtum ra'atan taqumu 'alaihinna wa tuslihuhun. Aku kahwinlah dengan satu orang perempuan yang boleh menguruskan mereka dan membaiki mereka. Ni bertanggungjawab dia. Nabi kata barakallahu laka, semoga Allah berkati. Nah, sebagian riwayat barakallahu alaika, semoga Allah berkatimu. Atau qala khairan, atau Nabi sebut lagi benda-benda yang baik. Nabi doa pada dia. Ni siapa dia rawi ni? Jabir bin Abdullah. Kita bila baca cerita-cerita sahabat Nabi ni, seronok kehidupan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni satu orang yang berinteraksi. Tak ada orang kahwin diam, Rasulullah aku kahwin. Ya ke? Urusan kau lah. Nabi tengok orang kahwin, dia tanya, kau kahwin kan ni? Tengok orang susah hati, siapa muka orang susah hati? Prihatin. Dalam hadis ni kata Jabir, qala u'titu khamsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku diberi 5 perkara. Ni kita baca dulu. Lam yu'tahun ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada seseorang pun sebelum daripada aku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberi pertolongan dengan perasaan takut perjalanannya selama sebulan. Yakni sebulan perjalanan tu musuh rasa takut, gerun. Belum tentu dia tak perang, dia perang, tapi dia rasa berdebar tu. Lagi sebulan nak perang dengan Nabi, sebulan perjalanan tu dia dah berdebar. Cuma kita tengok dari segi peta tu yang menariknya, tak ada musuh Nabi yang lebih daripada sebulan perjalanan dah. Ada segi pergerakan itu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untuk aku masjid, tempat sujud ini, dijadikan bumi untuk aku masjid dan tahura, dan bersih, lagi membersihkan. Dalam sebahagian riwayat, tuan-tuan tengok di bawah tu ada riwayat, dia kata wa fi hadithi Huzaifah 'inda Muslim, ada tak? Dia kata apa? Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a, dalam riwayat Muslim, dan dijadikan tanahnya, pasirnya itu bersih, tahur, yakni bersih, lagi membersihkan jika sekiranya tidak ada air, jika kami tidak dapati air. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang kita baca yang di atas tu, dia tak sebut tanah tu, dia sebut bumi. Ini akan menyebabkan berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah tanah ataupun mesti tanah ke ataupun mesti bumi? Dalam riwayat Ali, wa ju'ilat turabu li tahura, dan dijadikan debu turab, pasir itu, li tahura. Jadi seolah-olah maksud bumi itu mesti pasir, mesti tanah. Kalau hak bertempuh dengan bumi je, dinding batu, batu dincin, macam tak boleh. Ulama-ulama ini menyebabkan ulama khilaf. Nanti kita akan bincang tentang maksud tayamum, kerana hadis atas, ayat Quran kata fatayammamu sa'idan
tayyibah, bertayamumlah pada sa'id ni, benda yang di atas, yang naik ke atas, permukaan yang baik. Jadi permukaan bumi tak kira batu ke, batu licin ke, tepuk saja boleh tayamum. Itu pada sisi mazhab Malik dan juga pada sisi mazhab Abu Hanifah. Nama mazhab Syafi'i, oleh kerana ada riwayat tanah ni, dia kata mesti dengan tanah tau. Tak ada tanah tak apa, tak ada bumi pun tak apa, kena ada tanah. Kena ada tanah. Jadi kalau ambil di sejadah tu pasir banyak, ketuk-ketuk di sejadah tu ada debu tanah, boleh. Tapi dalam mazhab yang lain dia kata tak penting, yang penting permukaan bumi, yang permukaan di bumi ini. Maka jika sekiranya satu batu tu licin, turun hujan licin, kemudian kita berada atas batu tu besar, kita tepuk batu tu walaupun tak kena debu tangan kita, kemudian kita bertayamum, boleh di sisi mereka. Kerana perbezaan riwayat ni. Kita tanya balik, pasal apa yang pergi berbeza pula, kan? Perbezaan ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, mungkin Nabi itu sendiri telah berucap di majlis yang berbeza-beza dengan menggunakan ibarat yang berbeza-beza, yang kesemuanya benar, memberi ruang penafsiran. Dia panggil ta'addud riwayat, berbilang-bilang riwayat. Kedua, mungkin juga rawi telah meriwayatkan secara makna. Secara makna ni maksudnya dia takut secara satu persatu perkataan, dia rasa meaning yang dia faham saja. Itu maksud yang dia faham. Itu menimbulkan banyak masalah dalam ilmu hadis, kerana kadang-kadang istilah-istilah yang rawi guna kadang-kadang nampak tak seragam, kerana dia sangka sama makna, mungkin orang lain sangka makna berbeza. Tak apa, menyebabkan berlaku khilaf fiqh. Apapun, kita yang kedua yang datang kemudian tak susah hati apa, kerana itulah teks yang ada pada kita. Allah suruh kita ikut fakta ilmu. Itu fakta yang sampai para ulama berkhilaf pendapat. Sebab itu khilaf dalam masalah-masalah yang seperti ini semuanya boleh. Ada orang nak tayamum dengan debu, tayamum dengan debu. Hak lain pun kata tayamum dengan debu juga. Ada orang kata, kita tengok tengah negeri, dia tayamum, dia tepuk dinding masjid tu, dia tayamum. Kita tengok, dia ni tak mengaji fiqh. Kita kata sebenarnya kita mengaji tapi tak habis. Sebab tu jangan hukum lagi, kan? Dia mengaji kat tu pasal riwayat ini. Hak satu ard, hak satu turab, hak satu turbah. Jadi itu maka berlaku perbezaan di kalangan para ulama. Okey, tak apa. Fa ayyuma rajulin atrakathu as-salatu falyusalli, maka mana-mana orang saja yang makna sampai kepadanya waktu salat, maka hendaklah dia salat. Nabi kata, yang ni 5 perkara yang diberikan kepada Nabi SAW. Apa yang pertama? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberi padaku 5 yang tak diberikan kepada sesiapa sebelum daripada aku. Nabi kata diberi 5, tapi kita tengok dalam hadis-hadis ada lagi kelebihan Nabi yang lain. Di dalam riwayat Muslim, Nabi kata fudiltu ala al-anbiya'i bi sittin. Aku diberikan kelebihan kepada Nabi yang lain dengan 6. Ada cerita Nabi sebut cerita kelebihan yang lain, termasuk jawami'ul kalim, Nabi sebut 3. Ulama bincang, mana satu ni? 5 ke, 6 ke, 3 ke, berapa? Di kalangan para ulama ada mereka yang menyatakan semua angka-angka ini tak memberi manfaat, kerana angka-angka ni angka percakapan Arab. Maksudnya ada 2-3 perkara aku nak beritahu, kadang-kadang jadi 7. Ni bahasa. Sebahagian mereka kata kelebihan Nabi lebih, khasaisun Rasul, khasaisu An-Nabi SAW, kelebihan Nabi kita Muhammad tu lebih. Tetapi Nabi bercakap dalam konteks tu, macam kita nak bagi pengajaran, ada 3 perkara yang penting saya nak bagi tahu. Lepas tu kita sembang, besok aku nak bagi tentang 4 perkara penting. Semalam orang kata 3, tapi kita cakap dalam konteks masa tu lah, untuk seorang tu fokus kepada 3 perkara ini. Ni teknik percakapan. Kerana Nabi SAW, sebahagian para ulama menyatakan kerana masa Nabi cakap itu 5 tu yang Allah bagi tahu kepada Nabi.
Kemudian ditambah kelebihan baginda sebutlah yang baru. Tapi yang pentingnya dalam hadis ni 5. Tuan-tuan faham tak? 5 kelebihan dia panggil khasais ni, benda-benda istimewa hak ada kat Nabi yang tak ada kat orang lain. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ni? Nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Aku diberikan dengan perasaan gerun selama sebulan perjalanan. Al-Imam Suyuti rahimahullah, dia ada kitab Al-Khasaisul Kubra, kelebihan-kelebihan besar Nabi. Dia kira lebih kurang 200 lebih kelebihan Nabi. Nabi ni, tuan, Allah jadikan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Demikian rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Allah lebihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas berapa kelebihan? Di atas berapa kelebihan? Adakah Nabi lain tu tak hebat? Nabi lain hebat. Tapi ada kelebihan. Nabi Musa alaihi salam hebat. Nabi Ibrahim hebat. Nabi sendiri sebut ala millati abina Ibrahim, atas agama Nabi Ibrahim. Allah sebut wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang membodohkan diri, yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang berpaling daripada agama Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya. Nabi Ibrahim hebat. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah angkat dia di dunia dan dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Nabi Nuh hebat. Tapi Nabi Muhammad, Nabi yang akhir, Allah bagi kelebihan kepada dia. Allah lebihkan sebahagian manusia atas sebahagian di dunia ini. Dan juga Nabi kita di akhirat. Di dunia ni macam tu lah juga. Tapi kalau kita lihat pada kekurangan, kita mungkin terlupa. Kita kena lihat pada juga kelebihan. Kita tengok satu orang tu nampak segak, duit banyak, otak pandai. Setengah orang tu nampak dah tak apa segak, tak berapa pandai, duit pula tak ada. Kita kata di mana keadilan Tuhan? Kita jangan tanya yang itu, kerana kita tak tahu. Betapa ramai orang yang segak tak bahagia lebih daripada orang yang tak segak. Betapa ramai orang yang kita lihat ada kelebihan, hakikat hidup di dunia yang kurang itu lebih bahagia. Tapi yang duka cita apabila kita kurang kelebihan, kemudian kita juga tak pulun untuk akhirat, kita ada lah di dunia dan di akhirat. Nabi SAW kata ini perkara yang pertama yang diberi Nabi. Dan satu lagi kita tengok Nabi kira 5, 6. Ini cara Nabi SAW. Kita ni pun disuruh menghitung-hitung nikmat. Kalau kita duduk saja-saja, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak dapat untuk menghitung. Tuan-tuan, bila orang buat jasa kat kita, banyak jasa dia kata, kita jumpa dia kita malu dah. Kita duk kata terima kasih ya, terima kasih. Kita kereta rosak tengah jalan, ada orang tak pasal-pasal apa pun duk mai tolong kita sampai berpeluh, pasang tayar kita, lepas tu minta duit. Kita kenal pun tak. Kita tak apa-apa, sila bang. Kita sepanjang bawa kereta balik duk puji dia, bagus dia ni, baik dia ni. Betul tak? Apa kita nak puji Tuhan yang banyak nikmat dia kepada bagi kat kita? Tak pernahlah ada kita Tuhan itu terhutang budi pada kita dan dia tidak memerlukan kita sama sekali. Kalau kita tak puji dia pun tak ada apa makna dengan pujian kita. Oleh kerana tak dapat kita menghitung tu, itulah kita sebut la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Sebab tu Nabi sujud malam-malam, Allahumma la uhsi sana'an 'alaika
Ya Allah, tidak dapatlah aku ini menghitung pujianmu, pujian kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Teringat pula dosa kita buat banyak, nikmat dia banyak pada kita. Kita kata abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aku mengaku banyaklah nikmat kau padaku. Aku mengaku banyaklah dosaku. Tolonglah ampun aku. Sebab itu tuan-tuan, kalimah-kalimah itu nikmat. Apabila kita ungkapkan tengah malam, kita ungkapkan di dalam sujud, rasa kita ini hamba kepada dia. Sebab itu nikmat beribadah ni bukan dengan membanyak-banyakkan sehingga kita tidak faham, tapi mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Tak dapat aku menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Bila lepas solat kita sebut pagi-pagi subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebagainya, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'. Lahul mulk, bagi dialah kerajaan, wa lahul hamd, baginya lah pujian. Tak tahulah kita ni nak puji tak dan. Tak boleh nak kira apa yang kita ada. Nak kira kepingan janggut, rambut, mata kita, tak terpuji kita Allah Azza wa Jal. Tak tahulah kita nak ucapkan la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Sebab itu Allah kata wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku tambah nikmat. Kita akan dapati orang yang selalu kata syukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sentiasa nikmat dia bertambah-tambah. Sentiasa Allah menambah nikmat untuk dia. Tapi ia kata dengan dirinya sendiri syukur. Allah yang maha mengetahui siapakah hambanya yang bersyukur. Di dalam diri kita sendiri. Ada orang kata tak apalah, macam ni pun syukur, tapi jiwa dia ni komplain Tuhan. Sebab itu kita kena damaikan jiwa kita dengan Tuhan, sehingga kita sentiasa rasa bersalah terhadapnya, terhadap nikmat yang diberikan kepada kita dan terhadap dosa kita yang banyak. Maka kita pun akan melihat dia menambah-nambahkan kurniaannya. Kerana dia janji wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku tambah. Kita tak percaya, kita kata aku kata alhamdulillah banyak kali dah. Syukur, jiwa yang syukur, jiwa yang syukur, yang bangun dengan merasa bersalah terhadap Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan kepada aku. Tadi dia kata yang pertama dijadikan Nabi ni sebulan orang takut berjalan. Sebelum tu Nabi ni gerun, walaupun orang bertempur dengan Nabi, berperang, tapi Allah jadikan campakkan gerun kepada Nabi, kepada orang yang bersama dengan Nabi, dan kepada orang yang mengikut Nabi. Kita kalau orang yang saleh, baik, walaupun musuh tu ada, orang halau Nabi keluar, tapi gerun. Orang mungkin boleh cakap di belakang kita, tapi sukar orang nak bercakap di hadapan kita. Mungkin orang boleh cakap, tapi gerun. Dia melihat kesolehan itu menyebabkan orang melihat, walau macam mana perkataan buruk pada Nabi, apabila dia melihat Nabi, dia merasai haibah Nabi. Demikian kita minta pada Allah Azza wa Jal. Manusia mungkin banyak perkataannya, tapi nurani manusia yang sebenar mengetahui orang yang saleh dibandingkan orang yang tidak saleh. Mengetahui orang yang mendekatkan hamba-hamba Allah yang dekat hubungannya dengan Allah, dan hamba-hamba Allah yang jauh hubungannya daripada Allah. Kemudian Nabi SAW kata, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan kepada aku bumi ini
masjidan wa tuhura, yakni tempat sujud dan tahur. Maksudnya sebab itu di mana saja boleh buat masjid, di mana saja boleh solat, melainkan ada tempat yang memang tak boleh solat kerana nas, seperti dah ada najis, ataupun Nabi larang, seperti solat di perkuburan, Nabi larang. Tapi kalau solat jenazah untuk perkuburan yang ditanam, boleh atau tak? Dia pergi, dia solat, ada orang solat di kubur, ada orang komplain, apa pergi solat di kubur? Ada hadis Nabi solat di kubur, bukan solat fardu di kubur. Yang kawan yang komplain tu pun pergi duduk atas kubur, tak sangka pantang nampak ada kubur lebih, pergi bergendang. Ada hadis Nabi solat, wanita yang duduk di masjid, yang buat khemah dalam masjid tu, dia meninggal, Nabi pergi solat dia di kubur dia. Dan kita boleh pergi bersolat di kubur apabila kita terlepas solat. Cuma kita tengoklah kalau satu masyarakat tu tak faham, sekali dia kata kita sembah kubur macam dia juga, kita betul lah. Jika tidak, dia faham kita solat di perkuburan. Tapi solat fardu, solat apa menghadap ke kubur dilarang oleh Nabi SAW. Kerana nak mengelakkan tasyabuh dengan orang-orang yang menyembah kubur. Walaupun kita tak niat nak sembah kubur, tapi Nabi tak bagi kita menghala agaklah kubur. Kubur je duduk depan, kita semayang, Nabi tak mau. Kerana itu ittikhadul qubur masjidah, mengambil kubur sebagai masjid, sebagai tempat sujud, dia tak bagi. Kerana nak bersihkan akidah, nak bersihkan akidah. Melainkan tempat-tempat yang Nabi tak bagi, di kandang unta, tak solat pasal ada hadis Nabi tak bagi. Ada orang saya tengok siapa tu komplain, dia kata perlih suruh orang semayang gerhana, ni agama agama paganism, ini agama apa, agama ni tahayul, agama apa, kerana dia tak faham kot. Cuma ada orang ni, macam kita kata, ada orang ni kita tak tahu bodoh ke cerdik, pasti tak cakap confirm bodoh. Ada orang biar baik tak cakap. Bukan orang sembah matahari, bukan orang sembah bulan, orang solat. Sekarang bukan solat tu solat menyembah bulan, dia tak faham apa. Orang bukan solat, orang solat bersempena kerana mengakui kebesaran Allah yang menciptakan bulan dan matahari. Dia pergi faham orang pergi sembah bulan. Tak tahu lahir dalam keluarga Muslim ke apa. Sampai tak pernah dengar. Macam dulu ada orang kata, apa lah masjid banyak pergi solat minta hujan tengah padang, tak cukup masjid ke? Tu orang kata. Saya cakap tak cakap tak tahu pandai ke tak, cakap tahu tak pandai. Tu betul bodoh. Oleh kerana tadi saya sebut tadi, perkataan ard yang digunakan hadis itu maksud bumi, maka sebahagian para ulama menyatakan apa saja di bumi boleh tayamum. Dan hadis juga boleh tayamum dengan apa-apa saja, dan boleh solat di mana saja. Sebab itu tak heran, boleh tak solat di gereja? Boleh tak? Boleh. Bukan sembah patung tu, cuma elakkan menghadap ke arah patung. Tuan-tuan, kita kena tahu setengah orang ni dia buat perak, dia buat perak. Kita tak salah perak, kita kata buat apa semayang di gereja, masjid banyak, itu okey lah. Tapi jangan kata tak sah semayang di gereja. Di negeri barat, saya pun pernah pergi duduk di UK, kadang-kadang tempat tak ada gereja, benarkan kita solat Jumaat kerana tempat itu ada tempat ruang, boleh lah. Bukan kita pergi sembah patung Jesus tu, ruang tu yang kita ambil. Kita pergi di airport, di negeri-negeri dia tak ada, dia prayer room ni dia common untuk semua orang, boleh semayang di situ. Jadi Kristian pun ada di situ, orang lain pun ada di situ. Jadi kita orang Islam solat di situ. Kerana Nabi SAW kata,
kelebihan yang Tuhan bagi kat Nabi ni, di mana saja tempat boleh sujud. Sesiapa saja di kalangan umat, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah, dalam riwayat fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, siapa-siapa yang saja yang masuk waktu solat, hendaklah dia solat. Dia tak khusus. Dalam riwayat-riwayat kita akan tengok para anbiya yang dahulu, sebahagian mereka dalam syariat mereka, kalau nak solat kena pergi pada mihrab mereka. Nak solat kena masuk ke tempat ibadat mereka. Orang Islam, syariat Islam, Allah mudahkan bagi umat yang akhir, iaitu di mana saja kita waktu solat boleh solat. Atas kapal terbang, atas kapal, di lautan, di daratan, di mana saja kita boleh solat. Allah bagi ini kelebihan untuk Nabi Muhammad. Tak tunggu kena pergi cari tempat rumah ibadat baru boleh ibadat. Itu menyebabkan kita lihat orang Islam solat merata-rata. Agama lain mungkin ada di kalangan mereka yang ibadat cara mereka sendiri, tapi pada zahirnya kebanyakan agama nak ibadat kena pergi ke tempat rumah ibadat. Orang Islam telah Nabi telah diberi kelebihan di mana saja dia boleh menunaikan solat azan. Dan ini adalah hadis ni, kenapa hadis ni ada dalam bab ni? Kerana hadis ni nak bincangkan tentang tayamum, dan kita akan lihat nanti perincian tentang tayamum. Hadis ni macam saya beritahu ada sambungan dia lagi, tapi kita nak hurai tak sempat masa, kita buka pada sisi soal jawab. Dan tayamum ni insya-Allah kita akan bahaskan cara dia dan kuliah-kuliah yang akan datang. Ada soalan? Saya akan berkahwin dan akan mengadakan walimah dengan bajet kecil saja. Keluarga tiada masalah, tapi saya hanya boleh jemput keluarga terdekat dan rakan rapat saja. Saya dalam dilema, keluarga, rakan, kawan-kawan pejabat nanti kecil hati. Bos pun sama, bos pun masuk. Jemput dia, kawan kata memilih tetamu, tak jemput, bos kata tak hormat dia. Padahal saya ini kenduri kecil, kena enggan berhutang. Adakah tindakan memilih tetamu macam ini dikatakan hadis sejelek-jelek walimah? Okey, ada hadis yang Nabi sebut tentang walimah yang hanya dipanggil orang kaya dan dibiarkan ditinggalkan orang miskin. Itu cerita manusia ni ada beberapa keadaan. Pertama, asalnya untuk sah soal perkahwinan apa dia? Akad yang sah. Kemudian di segi majoriti para ulama, kita disunatkan untuk buat walimah. Aulim walau bisyah, kata Nabi. Buatlah apa? Kenuriah, kita kata kenuri menikah ni walaupun dengan seekor kambing. Di kalangan para sahabat ada yang buat dengan tamar saja. Ada buat dengan makanan yang kecil dengan kadar-kadar mereka. Dan ada yang kaya, mereka buat lebih besar. Dalam mazhab Malik, dia mewajibkan hebahan itu supaya orang hebah, supaya orang tahu. Apapun yang pentingnya, seseorang buat dengan kadarnya, dan dia tidak patut untuk berhutang melangkaui kemampuan dia hanya kerana nak menjaga nama ataupun status dia dalam masyarakat. Ini boleh membawa kepada bongkak dan takabur, sehingga sebahagian orang berhutang, bergadai, bergolok hanya semata-mata nak memastikan tak nampak lekeh kenuri dia dibandingkan kenuri jiran dia atau kenuri adik-beradik dia. Buat dengan kadar yang kita mampu. Boleh bagi makan nasi je. Boleh bagi makan laksa. Takkan ada orang yang kata tak sah nikahan pasal laksa. Tak mungkin. Ada orang kadang-kadang. Kemudian soalan dia, kalau dia pilih, kalau kita pilih tu berdasarkan prioriti kita. Orang tu banyak tolong kita, orang tu terdekat dengan kita, bukan kerana latar kekayaan dia. Orang ni adik-beradik yang rapat, kita tahu keperluan dia dengan hidup kita dan jasa dia dengan kita. Itu tidak termasuk di dalam meninggalkan orang miskin dan menjemput orang kaya. Kita bukan kita yang tahu asas apa kita pilih dia. Ada dua orang kawan, satu orang kita jemput main rumah kita, seorang kita tak jemput. Seorang yang tak jemput tu miskin, yang kita jemput tu kaya. Orang kata hang pilih orang. Tak. Yang dia ni kebetulan kaya, tapi dia ni memang rapat dengan aku.
Dan dia ni pun bagus orang dia. Aku suka bersembang dengan dia. Seorang lagi ni kalau bersembang dia merepet, aku malas. Bukan kerana dia miskin. So kita lebih tahu kenapa. Ini masing-masing mengetahui keadaan diri mereka. Apakah cara lain selain talak, fasakh dan khuluk bagi pembubaran sebuah perkahwinan? Seorang isteri tidak lagi mampu untuk tinggal bersama suaminya kerana tidak lagi perasaan kasih sayang pada suami. Dalam masa yang sama, suami menjalankan tanggungjawab pada isteri. Suami tidak mahu cerai, fasakh, cerai. Untuk fasakh saya tidak sebab, malah untuk bayar khuluk suami tidak mahu terima. Bagaimana? Hadis-hadis dalam masalah ini, jika seseorang tak ada pasal-pasal nak pergi cerai dengan suami dia, tak ada pasal, saja dia ingat nak pergi cerai suami lain pula, kaya sikit kot, tak ada pasal, dia zalim pada lelaki yang telah membelajar pada dia. Inilah yang dikecam dalam hadis Abu Dawud. Adapun jika satu orang memang dia rasa dia tak mampu, tak ngam cara, mungkin dia pelajaran lain, kawan minat lain, dulu macam lain, dia keadaan berubah umpamanya, dia tak boleh pergi kerana dia tak boleh pergi dah sama kalau suami dia senang lah, tapi kalau isteri dia masalah. Sebab itu apabila wanita Thabit bin Qais dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, Thabit la a'tibuhu fi dinihi wala khuluqihi walakinnani akruhul kufra fil Islam. Akruhul kufra fil Islam. Sabit aku tak pertikaikan agama dia, tak pertikaikan akhlak dia, tapi aku ni tak suka kufur dalam Islam. Maksudnya aku tak suka buat perangai jahiliyah yang mana tak ikut suami, ikut nafsu sendiri. Nabi kata, aturaddina hadiqatahu, kamu nak bagi balik ke mahar dia, kebun dia yang dia bagi kat kamu? Dia kata na'am. Ya. Nabi panggil Thabit, Nabi suruh Thabit bagi balik. Thabit terima kebun dia, Nabi suruh fatalliqha, kemudian suruh dia mentalakkan isterinya. Dengan itu adanya bab khuluk dalam masalah ini. Seseorang jika dia rasa bahawasanya dia tak mampu dengan suami dia boleh untuk minta khuluk. Dan ini berkait juga dengan masalah pengurusan takbir agama. Pengurusan takbir agama kena lihat, kalau isteri kata saya memang tak boleh pergi, tak ada lah langsung. Mungkin ada peristiwa tertentu, maka kena dinilai, dan kita sebagai orang lelaki pun ada penilaian lah. Kalau dah suami isteri tu tak mau kat kita, cari yang lain kan. Buat apa nak seksa dia? Dia tak mau, macam mana pun dia tak mau. Dia tengok muka kita terkejut. Dulu dia suka. Hidup ni saya macam ni, simple hidup. Memanglah semua orang ni ada cinta dia, tapi untuk kita dalam hidup yang singkat dalam dunia ni, bertarung kebencian dengan satu orang yang duduk dalam rumah kita, setiap hari orang balik rumah bahagia, balik rumah teringat nak balik rumah, seronok kan. Tidak ada satu tempat yang seperti rumah kita. Tapi bila teringat rumahnya serabut, nak balik rumahnya serabut, tak boleh hidup macam tu. Kena selesai. Sama ada kita damaikan dengan dia, Allahumma aslih baina qalbayna, ya Allah damaikan antara dua hati kami, ataupun dah tak boleh pergi dah, sarihun bi ihsan, lepaskan dia dengan cara yang baik. Orang kata lepas ni siapalah nak kahwin dengan aku? Adalah orang mau kahwin dengan kita. Melainkan kita tu teruk sangat. Kalau tak ada siapa mau kahwin kita, memang patutlah bini kita tak mau. Tapi wanita itu pun nak kena nilai. Pasal apa dia tak mau? Kok dia rasa tang ni ambil duit banyak dah, pergi tempat lain pula. Inilah wanita yang jahat. Ini wanita. So cara dia kena ikut proses lah. Dia kena khuluk, dia ada fasakh, dia kena, tak boleh lah
boleh tak saya tak mau tapi saya nak pi ngayak tu ya. Tak mau habaq apa kat suami kira babai ya. Salam babai kita habis, kita tak boleh. Agama ada peraturan. Berapa lama Dajjal duduk atas muka bumi? Berapa lama Dajjal duduk atas muka bumi? Dajjal nak main kah? Sebelum kedatangan Dajjal ni, banyak lagi Dajjal lain yang ada. Sebelum Dajjal yang betul. Ma lubsuhu fil ard. Apa tinggal Dajjal atas muka bumi ni? Lah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 40 yauman. Berapa? 40 hari. Daripada Dajjal mai 40 tahun, Dajjal mai 40 hari lah. Sat yang Dajjal mai. Kan? Sat kan 40 hari. Yaumun kasanah. Satu hari daripada 40 hari itu, satu hari panjang dia macam satu tahun. Wa yaumun kasyahrin. Dan satu hari seperti sebulan. Wa yaumun ka jumu'ah, dan satu hari seperti seminggu. Seperti Jumaat tu seperti seminggu. Dalam 40 hari itu ada sehari yang panjangnya seperti setahun. Ada sehari yang panjangnya seperti sebulan. Ada sehari yang panjangnya seperti seminggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Kemudian semua hari-hari dia yang lain seperti hari-hari kamu. Seperti hari. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, dzalikal yawm alladhi kas-sanah atakfina salatu yawmin. Wahai Rasulullah, pada hari yang macam setahun tu, padankah kita sembahyang sehari saja? Setahun ni maksudnya daripada pagi, daripada subuh tu nak sampai kepada Isya tu, tempoh dia tu macam setahun. Nak sampai ke subuh balik lah. Tempoh dia macam setahun. Jadi kira-kira antara subuh dengan zuhur berapa bulan dah kena masa? Berapa bulan? Lebih kurang 5-6 bulan begitulah. Jadi takkan lepas tunggu matahari dah lah. Matahari dia tak bergerak lah. Dia macam bergerak macam sehari, tapi lama lah. Kira kalau pakai jam ni pusing. Tengok jam ni hari bulan dah habis kan? Hari tak habis lagi. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, pada hari yang macam setahun tu, cukupkah untuk kami semayang satu hari lah? Oh, sahabat tolong kita. Padahal sahabat zaman Dajjal tak mari lagi. Dajjal mari zaman kita, kan? Sahabat tolong kita. Nabi kata, uqduru lahu qadrahu. Kamu ukur dengan kadar. La, Nabi kata jangan ukur mengikut kadarnya. Yang ni walaupun matahari tak berubah, tapi agak-agak masalah ni mau zuhur dah ni, kita pakai zuhur, masuk zuhur. Lepas tu agak-agak asar, masuk asar. Hadis ni lah juga digunakan untuk negeri-negeri yang mana tak boleh nak ukur matahari dah. Hadis ni lah juga kita hujah bagi angkasawan yang pergi, yang di angkasawan tu, dia tak ada waktu dah nak kira. Dia nak kira macam mana? Dia agak, dia tak boleh kira matahari dah. Sebab itu hadis ni menunjukkan bahawasanya ada masa keadaan berubah. Hukum itu berubah berdasarkan perubahan keadaan. Asal semayang berdasarkan kepada jatuh terbit matahari, pengukuran waktunya. Apabila matahari dah tak ada, Nabi suruh agak, uqduru lahu qadrahu, maka kamu sukat, kamu agak kadarnya. Jadi nak agak macam mana? Kita tak susah. Mungkin zaman tu pakai jam lah. Tengok, bukan kempen pergi beli jam waktu pula kan. Sahabat ni bagus. Badar ada maksud tak? Boleh tak letak nama anak Badar?
Badrun dah bulan. Tala'al badru alai. Tala'al badru tu dah bulan. Telah muncul bulan dah. Walaupun nasyid tu sebenarnya dari segi sanad periwayatannya tak kuat untuk menunjukkan sambutan pada Nabi, kerana kemungkinan kalau ada pun mungkin sambutan masa Nabi pulang daripada Tabuk ataupun mana, tapi dari segi sanad dia tak kuat. Tapi masyhur bahwasanya kononnya ia sambutan semasa Nabi datang ke Madinah. Tapi tala'al badru tu maksudnya telah munculnya al-badar, bulan penuh. Tapi Badar ni nama tempat. Peperangan tu namanya Badar. Kalau anak kita nama Badar boleh tak? Boleh. Bulan. Tapi parti tak tahu apa dah. Ada soalan? Apakah hukum orang yang menyertai tarikat? Adakah tarikat sesat dan dia terkeluar daripada Islam? Ni sebelum saya nak jawab tarikat ni, saya nak jawab setengah orang. Dia kadang-kadang dia salah faham. Bila orang kata hang salah, dia kata hang kata aku keluar Islam. Orang kata hang salah. Bila kata hang sesat, sesat tidak mesti keluar daripada Islam. Ada fi'at dhallah, puak-puak yang sesat seperti Mu'tazilah dan semua, tapi mereka tidak kafir. Kafir itu sesat tersesat daripada ajaran itu. Dia tidak semesti sesat boleh jadi kafir, sesat boleh dia tidak kafir. Sebahagian orang dia tak faham, macam orang kata amalan tu bid'ah. Hang kata aku masuk neraka jadi kafir. Dia tolong bubuh batang atas diri dia sendiri. Bid'ah amalan itu tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu aku hang masuk neraka ke tak tahu, nak kena tanya malaikat hak jaga besok lah. Macam orang buat dosa masuk neraka, tapi belum tentu pendosa tu masuk neraka. Tapi dosa membawa kepada neraka, bid'ah membawa kepada kesesatan, sesat membawa kepada neraka. Tapi orang yang buat bid'ah boleh jadi kerana dia tak tahu, boleh jadi kerana dia ada takwilan yang diberikan keuzuran oleh Tuhan, boleh jadi kerana dia tak maklum dan dia tak maksudkan, boleh jadi dia kemudian beristighfar, boleh jadi dia tidak mulazamah dengan bid'ah tu. Demikian juga dosa dan selainnya. Tetapi amalan itu apabila dia bercanggah dengan sunnah Nabi dan tak diriwayatkan oleh, tidak diamalkan oleh Nabi, membabitkan ibadah yang membabit sepatutnya boleh berlaku pada zaman Nabi tak lakukan, tidak ada bukti sahabat lakukan, dia ada-adakan bid'ah. Habis tu nak kereta tak payahlah, bukan ada syarikat kereta zaman Nabi, bukan ada masalah sunat nak kereta ke apa, itu wasail. Tapi semayang yang tak ada pada zaman Nabi umpamanya, puasa yang tak ada di mana Nabi, yang diadakan ni bid'ah. Orang yang melakukannya melakukan bid'ah. Dia masuk neraka ke apa, itu bukan urusan kita. Macam kita tanya orang kata orang tak pakai tudung, dia telah tutup aurat, betul orang kata, habis tu orang kata dia, kita tak kata dia masuk neraka. Mungkin dia ada pahala ada yang lain, mungkin dibandingkan orang yang pakai tudung tapi mengumpat 24 jam, mungkin dia tu lebih teruk. Ini semua hukum orang bagi hukum lah. Begitu juga tarekat dan seumpamanya. Saya nak bagi faham hal. Kadang-kadang orang dia tak faham. Tadi kita interview orang minta tauliah ni, bagus ramai faham dah. Dia kata Perlis tak ada mazhab. Perlis tak ada mazhab ke Perlis tak terikat dengan mazhab? Saya tanya. Semua jawab Perlis tak terikat. Tak ada mazhab lain, tak terikat lain. Tak terikat maksudnya dalam fatwa dia ambil mana-mana mazhab. Tak ada mazhab ni, qaul yang dikeluarkan tu tak ada siapa mazhab kata macam tu. Tu tak ada mazhab lah. Bagi tahu satu amalan di Perlis ni yang dikeluarkan fatwa yang tak ada mazhab pun berpendapat macam tu. Mazhab ni boleh jadi mazhab yang 4 atau boleh jadi imam-imam di kalangan tabi'in ataupun mana-mana imam yang lain. Tak ada mazhab yang kata. Tak ada. Tu yang buat tak kunut mana ada mazhab. Yang tu orang tak erti ada mazhab tu. Bismillah perlahan, ada mazhab tak? Ada mazhab, majoriti ke mazhab. Tak kunut majoriti ke mazhab. Ada mazhab. Ada mazhab berbeza dengan
Tak terikat dengan mazhab, berbeza dengan tidak bermazhab. Orang pergi ke negeri-negeri, pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, susah nak tentu mazhab mereka. Masjid ni kunut, masjid ni tak kunut, yang ni tak kunut, yang ni tak. Mereka tak terikat. Macam tu lah di negeri ni. Kita canggih sikit lah daripada negeri lain. Oh, dia kata ni orang panggil lazimul qaul. Lazimul qaul. Depa tak mau ikut Imam Syafi'i. Depa kata depa pandai daripada Imam Syafi'i. Tu cakap budak-budak dia payah. Habis tu hang tak ikut mazhab Malik. Saya tak ikut. Hang pandai daripada Imam Malik lah. Tu 3 lagi yang tak ikut. Hang pandai lagi 3 imam ni. Bukan orang main macam tu. Sebab tu benda-benda macam ni, kalau kita tak sah, tak sah main, kita pergi main guli lebih baik daripada kita duk main masalah mazhab benda. Dia pun nak masuk campur juga apa-apa. Benda ni bukan masalah benda orang tu pandai pada Imam Syafi'i ke apa. Sebahagian yang orang Malaysia amalkan juga tidak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bayar fitrah pakai dengan kutul balad, makanan asasi tu. Pasal apa bayar dengan duit? Orang kata kita ikut nu mutakhir Syafi'i dan mazhab Hanafi boleh. Hampa pandai daripada Imam Syafi'i ke? Dia tak lah. Hampa macam tu lah masalah dia. Macam tadi hak kata orang semayang gerhana apa? Sembah-sembah bulan tu. Orang cakap dia nak cakap. Apakah hukum orang yang menyertai tarekat? Ni kena dengar. Tarekat ni apa? Tariqah ni jalan. Tariq. Pergi Mekah kan dah. Haji tariq, haji tariq. Tariq tu jalan lah. Tariqah ni jalan. Ada orang dia main tarikat ni, dia tarik ikat, bukan. Kan? Tariqah jalan. Jalan ni semua kita kena ada jalan. Kita ada jalan ni. Apa jalan kita? Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan tu sampai kepada Nabi, sah. Tapi kita tak tahu. Kita bukan ada peta. Peta nak pergi Kangak, peta nak pergi Arau, ada lah. Peta nak pergi jalan Nabi macam mana? Tak ada. Yang ada hak Nabi tinggal tu. Taraktu fikum amrain. 2 benda yang Nabi tinggal. Kalau ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi, hak tu kalau peta dia sampailah. Mungkin kita yang amal tu lemah, ada banyak dosa. Tapi kita mesti yakin, sebanyak mana dosa aku pun, sebanyak mana jahat aku pun, tapi aku sentiasa yakin jalan pada Nabi hak ada dalam Quran dan Sunnah, yang tu saja. Tapi kalau kita semayang banyak tapi kita kata tak ikut jalan Nabi pun boleh, jalan orang lain pun okey juga. Ini masalah. Yang ni masalah. Kerana sebab tu dalam perkataan dalam hadis tadi, wa kana an-nabi yub'itsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Dahulunya Nabi dihantar kepada kaumnya yang khusus, aku dihantar kepada semua manusia. Semua manusia tak boleh ada kecuali, mesti di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqah asalnya orang nak mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui satu jalan suluk. Jalan pengabdian diri kepada Tuhan melalui jalan untuk tahzib, jalan untuk mengadapkan diri, jalan supaya manusia ini lebih tahu macam mana supaya dia hampir dengan Allah. Itu tujuan mereka buat tarekat. Lalu guru itu akan mengajar muridnya mulazamah dengan zikir-zikir dan adab dan akhlak yang tertentu. Itu tarekat. Tarekat ni bukan masuk tarekat apa kelebihan dah. Tengok ni aku baru beli selendang ni. Yang tu bukan tu. Itu pertandingan fashion. Bukan. Oh, lepas masuk tarekat tu duk pergi maki orang dalam internet. Itu bukan tujuan asal mereka pun. Tujuan asalnya sebenarnya tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Sebahagian para ulama tidak suka dengan perkataan tasawuf, sebahagian kata tazkiyatun nafs kepada sufi, tidak ada asasnya. Tak apalah, la musyahatul fi istilah, kata ulama, tidak ada perbalahan dalam istilah. Namun yang pentingnya jalan itu. Jika ada jalan yang dibawa oleh mana-mana guru, dia namalah tarekat apa, tapi yang dia ajar ialah wirid-wirid Nabi, yang dia ajar ialah akhlak Nabi,
Yang dia ajar adalah cara membersihkan diri, sama seperti yang dia ajar dalam Quran dan Sunnah. Tak apalah, you namakanlah tarikat apa pun. Dia sebenarnya tarikat Nabi. Tapi kalau dia boleh mengajar satu jalan yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, dia sendiri boleh mereka jalan tu. Nabi berzikir dengan tenang, dia nak berzikir kena lompat. Dia pun kata, nu ada hadis nu Habsyah main apa? Main apa nama lembing dalam masjid Nabi. Tu satu tarian boleh. Ini orang kata salah faham. Lain ni orang faham lain. Habsyah tu memang dia buat pertunjukan. Itu bukan perbandingan. Dia berbeza antara dua benda. Berzikir, menari untuk berzikir dengan menari sambil berzikir. Tu lain cerita. Menari untuk berzikir maksudnya dia rasa untuk menyempurnakan zikir dia tu dia kena menari. Tu maksud dia. Maksudnya tarian itu telah menjadi ibadah. Maksudnya menyempurnakan mengingati Allah dengan cara menari. Ini yang satu lagi, sambil menari, sambil duduk berjoget sebut Masya Allah, Alhamdulillah, macam orang menasyid. Itu lain. Itu dia bukan kerana nak berzikir, dia nak menari nak berzikir. Dia menari, dia campurkan dengan macam satu orang senaman sambil lari-lari atas mesin tu, kan, lari setempat tu kan, treadmill tu, dia kata subhanallah, subhanallah. Boleh tak? Boleh lah. Tapi bukan dia kata kalau nak berzikir hendaklah naik atas mesin ni. Tu lain. Kalau dia kata sambil naik atas mesin ni eloklah kita berzikir, itu cerita lain. Ni ada negeri apa yang buat keluar ni, cuba dia perhati sikit pandangan ni keluar. Itu berbeza. Jangan dia gunakan dalil salah tempat. Habsyah, sahabat Nabi yang gelak ataupun mereka macam melompat-lompat, mereka bukan melompat-lompat untuk mengingati Allah. Cuma sambil melompat tu dah tabiat macam kita lah, sambil lari jogging 5 km, subhanallah, subhanallah. Boleh tak? Boleh lah. Sambil naik basikal 10 km, kita cuba ingat surah-surah kita hafal. Boleh tak? Boleh lah. Tapi kalau kata kalau nak hafal surah hendaklah naik basikal, tu cerita lain. Tuan-tuan faham Kalau ada guru tarikat yang dia mengajar, ni cara saya, cara ni semua ambil daripada hadis Nabi, bukan cara dia lah. Dia kata baca ni, yang ni hadis Nabi ni banyak, jadi hadis ni yang saya pilih untuk saya amalkan. Semuanya adalah hadis, tak apa. Macam Hasan al-Banna, dia buat maksurat, hakikatnya dia macam tarikat lah. Kerana zikir Nabi tu banyak, dia pilih yang tu. Walaupun sebahagian riwayat maksurat yang Hasan al-Banna pilih tu ada juga riwayat yang dhaif, tapi dia telah masuk dalam bab zikir yang mana tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas Islam, maka sebenarnya tarikat lah tu. Itu pilihan-pilihan wirid. Kerana wirid tu banyak, dia pilih. Tapi yang dia pilih itu semuanya ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama soal jawab lebih dah mengajar Dia pun tunggu bila nak habis ni. Selagi dia ada member yang ambil nasi lemak. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah. Boleh tak? Jangan marah, boleh tak? Saya bukan bagi nasi lemak tu, tak ada kaitan dengan saya. Masjid yang bagi. Semua makanan yang makan di masjid ni, kita makan di masjid. Saya tahu siapa-siapa yang ni bukanlah ni. Kita makan di masjid lah. Kalaupun kita teringat ada kawan kita duduk tunggu 7 orang di rumah lah, kawan kita main malam ni, tapi kalau setiap kita pergi ambil seorang 20 bungkus bawa balik kawan dia, kawan masjid tak dapat lah. Kita bagi makan dulu hak di masjid. Bila pihak masjid kata tak ada siapa dah hak ni, boleh siapa nak ambil, kita ambil supaya orang hak di masjid ni ada makan. Bukan kata nak kira, nak abang. You know? Pasal asalnya orang tu dia asalnya dia bersedekah ataupun dia memberi tu untuk orang masjid makan. Asalnya niat dia.
Kita makan di sini. Melainkan bahagian kita yang satu tu kita tak mau makan di sini, kita tapi peruntukkan kita. Tapi kita kalau kita ambil seorang 5, 10 orang ambil jadi 50. 20 orang ambil jadi 100. Di 100 member kita tak nak makan. Pasal apa kadang-kadang makan ni ramai pelajar-pelajar college apa semua ni, depa ni kira malam kuliah ni ada makan ni lepas sikit kat depa. Okey. Terima kasih banyak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.